Kisah kita hari ni agak pelik sikit. Dia tak melibatkan kematian, tetapi dia punya planning tu agak superb jugalah. Abang Boy pernah cover kes yang paling pening Abang Boy nak explain hari tu, pasal kematian Brian Wells. Tetapi hari ni lebih kurang lah. Cuma bezanya dia lebih straightforward daripada kes Brian. So untuk hari ni Abang Boy letakkan ranking nombor 2 sebab perancangan dia boleh tahan bijak, tetapi dia punya ending agak bangang sikit. Orang Perak cakap cerodek buah pelik. So tanpa membuang masa, sediakan kudak siap-siap, chill, tenang, kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas dengan video Abang Boy yang akan datang. Di sebuah bandar terpencil yang bernama Vista di California, tinggallah seorang ibu tunggal yang bernama Michelle dan juga anak perempuannya yang bernama Bria yang baru je berusia 7 tahun pada masa tu. Dorang ni tinggal di sebuah kawasan yang high end jugalah, kira macam rumah lot dekat atas bukit dengan pemandangan yang baik gila kot. Rumah tu dah lah atas bukit, pemandangan sekeliling pula dorang boleh nampak laut, geng. Menurut Michelle, itu adalah rumah impiannya. Tetapi sesuatu yang pelik terjadi pada keluarga ni pada 20 November tahun 2000. Tengah-tengah malam, Bria ni tiba-tiba menjerit dalam bilik. Memang terkejut lah mak dia. Panik sekejap. Dia terus berlari ke bilik Bria. Sambil menekuk muka dengan bantal, Bria mengatakan yang dia ternampak seseorang tengah mengintai daripada luar tingkap. Hei, berderau darah Michelle ni. Tetapi yang peliknya, bila Michelle tengok dekat luar tingkap, tak ada pula orang. Michelle fikir ini mungkinlah sebab anaknya mengigau. Itulah, tidur tak basuh kaki, kadang ngigau. Michelle menyuruh anaknya untuk tidur balik. Tetapi dalam pada masa yang sama, Michelle ni fikir juga, takkanlah ada pencuri nak datang merompak. Kawasan ni betul-betul jauh di pinggir bandar. Jarang gila lah berlaku jenayah dekat area tu. Dia sebenarnya cuba untuk sedarkan hati pada masa tu. Michelle pun masuk je lah tidur. Tetapi apa yang Bria nampak pada malam tu sebenarnya bukan mimpi, guys. Memang ada orang stalk keluarga ni. Dia stalk bukan sekejap, Mat. Dah setahun dia memerhatikan family ni daripada jauh. Disebabkan Bria ternampak mamat ni pada malam 20 hari bulan tu, mamat ni takut terkantoi. So dia dan beberapa lagi rakan subahat plan untuk bertindak pada malam esoknya. Tibalah pada 21 November tahun 2000, pada lebih kurang pukul 8 malam, rumah Michelle telah dipecah masuk oleh 3 orang lelaki bertopeng. Dorang masuk melalui pintu belakang rumah dan terus ke ruang tamu. 2 orang telah menekam Michelle dan seorang lagi telah berlari ke bilik Bria. Pada masa ni, Michelle hanya fikirkan pasal anak dia je. Panik gila masa tu. Michelle menjerit merayu, "Buatlah apa yang korang nak pada aku, tetapi biarkan anak aku hidup." Tetapi 3 orang bertopeng ni tenang je, guys. Setiap pergerakan dorang memang teratur gila, nampak macam profesional. Seorang lelaki yang bertubuh besar keluar daripada bilik sambil memapah Bria. Seorang lagi daripada perompak ni sentiasa berhubung dengan menggunakan walkie-talkie dengan seseorang yang berada dekat luar. Ada kemungkinan pemandu diorang. They were in constant contact with 6 people outside of the house on walkie-talkies, saying money 1 to money 2, money 2 to money 3. Salah seorang daripada mereka yang nampak macam ketua perompak mengarahkan salah seorang daripada diorang ni menunggu di depan pintu. Seorang lagi lelaki telah mengeluarkan pita pelekat daripada beg galas dan meletakkan pita pelekat tu ke tangan dan kaki Michelle dan Bria. Pada masa ni, Michelle dan Bria berada dalam keadaan menirap di lantai ruang tamu tu. Selepas tu, salah seorang daripada lelaki tu berbisik kepada Michelle, apa yang anaknya Bria ternampak pada malam semalam bukanlah sebuah mimpi. Lelaki tu kemudiannya mengatakan yang diorang ni dah stalk family ni hampir setahun. Dia tahu si Bria dia pergi sekolah dekat mana, balik sekolah pukul berapa, Michelle kerja dekat mana dan macam-macam lagi lah. Even Michelle dan Bria ni tidur pukul berapa pun diorang tahu, guys.
Memang gila-gila diorang study tabiat keluarga ni. Michelle pada masa ni, dia hanya fikirkan pasal anak dia je. Tetapi korang tahu tak apa yang Bria cakap selepas tu? Dia merayu kepada perempuan tu untuk mengasihani ibunya. Dia merayu untuk ibunya dilepaskan. 7 tahun tu guys. Perempuan tu je cakap, kalau mak kau ikut apa saja cakap kami, tak ada siapa pun yang akan mati. I heard my daughter say, "Are you going to kill my mommy? And are you going to kill me?" And they said, "No, not if your mommy does everything that we tell her to do." Pada lebih kurang pukul 10 malam, sebuah kereta menghampiri rumah Michelle. Michelle ni sebenarnya tinggal bersama seorang lagi kawan yang bernama Kendra Oliver. Dan time-time tu lah selalunya dia balik kerja. Ketua perompak tu memang tak tipu bila dia cakap dia tahu tabiat family ni. Elok je Kendra ni masuk pintu, mamat perompak tu terus karatenya tengkuk Kendra. Pengsan member. Diorang terus ikat Kendra dan letak di tepi Michelle dan Bria. Tetapi ada satu je benda pelik. Perempuan ni tak ambil apa-apa barang pun. Even Michelle dan anak dia pun diorang tak sentuh. Diorang lepak je kat dalam rumah tu. Siap masak tu geng. Michelle tanyalah, korang nak apa sebenarnya? Diorang diam je. Salah seorang daripada perompak tu siap tidur lagi dekat atas katil mangsa. Bila matahari dah mula terbit, ketua perompak tu terus mengeluarkan arahan untuk menyiapkan Michelle. Terpinga-pinga Michelle. Nak siap untuk apa kan? Salah seorang daripada perompak tu terus bawa Michelle ke dalam bilik dan memaksanya untuk mandi dan bersiap-siap untuk pergi kerja. Bria tak nak tinggalkan mak dia pada masa tu. Menangis-nangis dia tak nak lepaskan tangan. Last-last dua-duanya disuruhnya mandi. Tanpa seurak benang geng. Dan perompak tu tengok je diorang ni mandi. Lepas mandi, perompak tu menyuruh Michelle untuk bersiap-siap. Ketua kepada perompak tu membawa satu beg galas. Dekat dalam beg tu ada parang, ada senapang, peluru dan macam-macam lagi lah. Akhirnya dia bawa keluar satu bungkusan yang telah ditip. Siap ada wayar bagai. Benda tu tak lain tak bukan 2 batang dynamite yang telah diwayarkan kepada satu remote. Ketua perompak tu kemudiannya mengatakan yang diorang akan ikat bom ni ke badan Michelle dan juga badan anaknya sambil menunjukkan remote control. Dia cakap lagi, kalau kau tak buat apa yang kami suruh, nyawa kau, nyawa anak kau dan kawan kau akan ditamatkan pada hari ini. Bom tu telah dilekatkan ke belakang Michelle. Lepas tu dia heret si Bria ni pula ke dalam toilet dan memasangkan bom tu ke tubuh anak kecil tu. Bila semuanya dah settle, ketua tu cakap kepada Michelle, kau ada masa 10 minit untuk bercakap dengan anak kau. Michelle pelan-pelan duduk di sebelah anaknya. Pada masa ni anak dia masih menangis tau. Dia cuba sedaya upayanya untuk menenangkan Bria. Dia tahu ada kemungkinan salah seorang daripada diorang ni akan mati pada hari itu. Michelle peluk anaknya sekuat-kuat hati dan mengatakan yang dia sayang sangat-sangat kepada anaknya. Lagi meraunglah budak tu. Sementara semua ni berlaku, kru perompak tu mengenakan bom ke tubuh Kendra pula. Dan lebih kurang pada pukul 6 pagi, ketua tu mengarahkan untuk mak dan anak tu diceraikan. Bria telah dikurung di dalam almari baju dan Kendra pula dikurung dekat dalam bilik air. Michelle kemudiannya telah diarahkan untuk keluar dan memasuki keretanya. Sementara ketua perompak ni duduk di seat belakang sambil mengacukan pistol. Michelle ikut je setiap arahan perompak tu. Mula-mula dia tak tahu pun nak pergi ke mana. Last Michelle perasan something. Ini adalah jalan yang selalunya dia lalu ke tempat kerja dia. Tetapi dia relax lagi. Bawa punya bawa. Memang betul guys. Perompak tu menyuruh Michelle pergi ke tempat kerjanya. Sebenarnya si Michelle ni adalah seorang pengurus untuk satu cawangan bank tempatan iaitu Bank of America. Hei cuak member. Segala planning, pecah masuk rumah lah dan letak bom lah, apa benda ni semua hanya semata-mata untuk merompak bank tempat si Michelle ni bekerja sebenarnya. Perompak tu cakap, selepas je bank ni dibuka pada pukul 9 pagi, dia hanya akan tunggu Michelle ni selama 5 minit je. Kalau Michelle tak keluar dengan duit, dia akan letupkan bom tu serta-merta. Masa ni baru pukul 8.45 pagi tau. Hei, menggelabah Michelle. Dia berjalan dengan laju ke pintu bank dan cuba untuk buat macam biasa je. Macam tak ada apa-apa yang berlaku. Tetapi hati, hei, memang libang libu je. Libang libu tu bahasa orang Perak tau. Maksudnya tak keruan. Tak senang duduk lah, senang cerita. Lebih kurang lah So Michelle cuba sedaya upayanya untuk tak menunjukkan muka takut. Michelle telah ditegur oleh salah seorang pekerja kaunter, tetapi Michelle ni angkat kepala je. So pekerja tu macam pelik lah. Michelle ni memang dikenali dengan sifat peramah dia. Bad mood macam mana pun dia akan sentiasa tersenyum.
Tak apalah, mungkin si Michelle ni tak ada mood kot. So dia biarkan je. Michelle ni terus pergi ke mejanya dan buat-buat macam busy sementara menunggu pukul 9. Tengah dia duduk tu, dia perasan something. Ada satu name card diterima semalam daripada seorang customer. Nama customer tu adalah Christopher Butler. Dia teringat balik, mata ketua perompak tu memang sebiji dengan customer semalam. Chris datang ke table Michelle untuk discuss pasal nak buat loan. Suara dia pun memang sebiji macam perompak tu. Masa Chris ni tengah bersembang dengan Michelle, tiba-tiba seorang wanita datang mengatakan yang mereka dah kena gerak dah. Suara wanita tu pun memang sebiji dengan suara dekat dalam walkie-talkie tu tau. Memang confirm, dua-dua ekor setan ni lah yang memecah masuk rumahnya malam semalam. Dia berjanji, kalau dia hidup selepas semua ni, dia akan pastikan kedua-dua setan ni ditangkap. Tetapi buat masa ni, dia kena settlekan dulu permintaan perompak tu. Elok je tepat pukul 9, Michelle terus bangun dan berjalan menuju kaunter bank. Dia hanya ada masa 5 minit je kan. Anytime je bom tu boleh meletup. Michelle terus menarik seorang pekerja kaunter untuk mengikutnya. Terpinga-pinga Minah tu. Dah kenapa kena tarik ni? Sebenarnya mengikut protokol untuk membuka peti bank tu kena ada 2 orang yang handle. Seorang-seorang memang tak boleh buka geng. So Michelle tarik seorang pekerja yang bernama Loretta Myers untuk menolongnya. Kalau ikut prosedur, sesiapa saja masuk ke dalam peti besi tu tak boleh bawa apa-apa beg. Tetapi kali ni dia tengok Michelle bawa beg pula. Lagilah dia pening. So dia pun cakap lah, nak buat apa dengan beg ni? Nak mencuri ke? Michelle yang tengah kelang kabut tu tak ada masa nak explain. Dia tarik Loretta ke tepi dan tunjukkan bom yang dilekat ke badannya. Michelle mengatakan bom yang sama telah dilekatkan ke badan anaknya, Bria. Michelle kemudiannya menunjukkan bom di badannya dan dia ada masa 5 minit je untuk memasukkan semua duit dekat dalam beg sebanyak mungkin sebelum bom tu meletup. Terkejut beruk member. Memang panik gila masa tu. Michelle tak tahu nak buat apa dah. Dia dah tak kira. Dia terus ambil duit sebanyak mungkin dan memasukkan semuanya di dalam beg tu. Dia berjaya mengumpul sebanyak $360,000 dan terus belah daripada peti besi tu dan menuju ke pintu bank. Sebelum Michelle belah, dia menyuruh Loretta menekan alarm selepas dia keluar daripada bank. Michelle terus menuju ke keretanya di mana ketua perompak tu menunggu. Selepas memberi beg yang berisi duit tu semua, Chris mengarahkan Michelle untuk menunggu 5 minit sebelum pergi ke lorong belakang bank tu. Selepas tu, dia akan terus balik rumah. Jangan call polis. Kalau tak, Chris akan meletupkan bom tu. Chris terus drive kereta Michelle dan selepas 5 minit, Michelle pun pergilah ke belakang lorong bank tu. Keretanya dipark di situ dan Chris dah hilang dah. Tak banyak cakap geng. Dia terus naik kereta dan bawa macam orang gila. Dalam kepala otak dia, dia hanya fikirkan pasal anak dia je. Bom masih ada dekat badan Michelle tau. Dia dah tak kira dah. Kalau dia mati pun sekurang-kurangnya dia akan mati bersama-sama dengan anaknya, Bria. Sampai-sampai je kat rumah, Michelle perasan yang kereta housemate-nya, Kendra, dah tak ada. Dalam kepala otak Michelle ni dah fikir macam-macam dah. Nak masuk dalam rumah pun susah. Perompak tu dah letak penghadang supaya pintu tu tak boleh dibuka daripada luar. Dengan sepenuh tenaga dia cuba menolak dan last-last selepas 10 minit barulah pintu tu boleh terbuka geng. Dia terus menjerit nama anaknya sambil menangis-nangis. Senyap je. Tak ada apa-apa reply daripada anaknya dan juga Kendra. Dia dah nak pengsan dah guys. Lepas tu sayup-sayup je dia dengar satu suara daripada dalam bilik. Tak cakap banyak, Michelle terus berlari ke dalam bilik dan cek dalam almari. Elok je anak dia duduk kat dalam tu. Dia peluk Bria sekuat hati sambil menangis-nangis. Lega mat. Bambai boleh imagine perasaan dia pada masa tu. Kendra juga berada dalam keadaan selamat dekat dalam bilik air. I was so excited. I was like, someone's coming back. It's my mom. I think it's my mom. And I was like, okay, it's over. Oh my gosh. She was alive. I did it. We did it. Dia cek badan Bria dan Kendra. Dah tak ada dah bom tu guys. Tetapi di badan Michelle masih ada lagi. Michelle terus mengarahkan Kendra dan juga Bria untuk keluar daripada rumah dan mendapatkan bantuan. Bom tu bila-bila masa je boleh meletup. Bria dah menangis-nangis dah. Dia tak nak tinggalkan maknya mati seorang diri. Kendra selepas melihat keadaan bom tu terus berlari ke dapur dan mengambil gunting. Dia sangat-sangat yakin yang dia boleh menanggalkan bom tu. Hoi, mau tak cuak member? Tiba-tiba pula housemate kau boleh pandai pasal bom. Hoi, tak cuak ke? Walaupun takut, Michelle decide untuk percayakan Kendra dan redha je. Tup-tup, senang je rupanya nak buka bom tu.
Tak cakap banyak geng. Tiga-tiganya keluar berlari daripada rumah tu dan pergi ke rumah jiran terdekat untuk mendapatkan bantuan. Sheriff, can I help you? Yes, some neighbors of ours were held hostage. I need somebody out here right away. Sejurus je lepas polis sampai ke rumah Michelle, dorang temui 3 alat yang dikatakan bom tu. Tetapi benda tu adalah palsu guys. Bukan bom yang betul pun. Daripada awal, ketiga-tiga mangsa ni basah kena kencing. Ketiga-tiganya telah dibawa ke balai untuk dia ambil statement diorang. Michelle terus menunjukkan business card Chris Butler. Dia yakin Chris lah ketua perompak tu. Dia bagi tahu satu persatu apa yang jadi daripada start rumah dia dipecah sampailah dia dibawa ke balai polis. Tetapi walaupun dengan segala bukti tu, walaupun dengan segala info tu, polis masih tak dapat mencari Chris guys. Seminggu tak ada apa-apa pun cerita pasal penyiasatan ni. Disebabkan tak puas hati dengan kerja lembab polis, Michelle ni terus kontak satu siaran TV, The America's Most Wanted. Polis of course lah tak bagilah si Michelle ni kena interview TV. Yelah, takut kacau penyiasatan dorang. Tetapi apa yang Michelle buat ni menjadi sebab utama tertangkapnya setan-setan kaki kencing tu. Chris Butler dan girlfriendnya Ramirez telah ditangkap disebabkan seseorang telah memberikan tip ke talian hotline rancangan tu. Dorang berdua telah ditahan semasa tengah memandu kereta. Dekat dalam kereta tu, polis menemui beberapa senjata dan juga beg hitam yang berisi duit. Nak lagi mengantuikan keadaan, duit tu pula masih diikat dengan strap yang mempunyai simbol The Bank of America. Seorang lagi suspek telah ditahan di rumahnya di California dan seorang lagi di Wisconsin pada keesokan hari. Dekat diorang punya perbicaraan, memang chaos mat. Semua ni sebenarnya hanya disebabkan si Michelle ni seorang je yang dijadikan saksi utama dalam kes ni. Dia berada di rumah masa rumah dia dipecah masuk dan dia juga berada di bank dan menolong perompak tu mengambil duit. Michelle dilihat marah-marah dan tak mampu mengawal emosi. Peguam bela pun apa lagi? Dia menggunakan kemarahan Michelle tu dengan mengatakan Michelle juga terlibat sekali dengan merompak bank tu. Bukan tu je guys. Diorang claim Michelle adalah mastermind dalam rompakan tu. Chris memberi statement yang bercanggah dengan mengatakan Michelle sebenarnya ada affair dengan salah seorang suspek. Michelle sendiri tu yang meletakkan bom tu di badan dan juga anaknya dengan rela hati. Tetapi walaupun diorang kencing ni berbakul-bakul, pendakwa raya berjaya meyakinkan juri yang mereka berempat je yang bertanggungjawab atas jenayah ni. Selepas 5 hari, juri telah memutuskan Christopher Butler, Huggins dan Ortiz bersalah atas pertuduhan menculik dan merompak. Mereka bertiga telah dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat. Tetapi yang tak bestnya adalah si Ramirez ni, girlfriend kepada Chris, terlepas daripada apa-apa hukuman. Semua ni disebabkan pada waktu rumah tu dipecah masuk, Ramirez hanya menunggu di dalam kereta di rumah. Juri decide yang Ramirez tak melakukan apa-apa kesalahan yang boleh didakwa. Yang peliknya, semasa Ramirez disoal siasat polis, dia sendiri dah mengaku yang dialah mastermind dalam plan merompak ni. Hakim decide yang video rakaman pengakuan tu tak boleh dijadikan bahan bukti. Tak tahulah sebab apa. 8 months ago, jokingly, mine. There was some female boys that came over one often. That was me. Selepas kejadian ni, Michelle dan Bria telah berpindah ke San Diego pada tahun 2001. Mereka cuba untuk meneruskan kehidupan dia macam biasa. Tetapi susah amat. Trauma tu memang makan dalam. Bertahun-tahun jugalah si Michelle dan juga Bria pergi ke sesi kaunseling untuk merawat trauma yang dorang lalui. Pelan-pelan dorang makin sembuh dan Bria pun dah mula bergaul dengan orang balik. Tetapi sesuatu terjadi pada usia Bria mencecah 17 tahun. Pada 8 Disember 2011, tiba-tiba je Bria pingsan di sekolah. Rupa-rupanya si Bria ni pengidap penyakit multiple sclerosis. Bagi siapa-siapa yang tak tahu, pengidap penyakit ni mengalami sistem imun badan yang sangat-sangat pelik. Sistem ni akan secara tak sengaja menyerang saraf yang sihat di otak pesakit, menyebabkan pesakit mengalami buta, lumpuh dan tak mampu bercakap pun. Kes yang paling teruk adalah pesakit ni akan menjadi sayur. Pesakit ni sedar tetapi tak boleh buat apa-apa pun. Memang rare gila kot penyakit ni. Tetapi yang menakutkan adalah tak ada ubat yang boleh merawat penyakit ni dengan cepat. Pesakit perlu melalui sesi senaman fizikal dan mengambil ubat untuk cuba meredakan kesakitan yang dialami. Itu je guys. Ini nasihat Abang Boy kepada mereka yang dah cecah umur remaja dewasa macam Abang Boy ni. Level-level 40 lah.
Selalulah bersenam dan jaga tidur kurang. Jauhkan dari menggunakan ubat Ponstan dan ubat tahan sakit yang lain. So anyway, Bria dan Michelle ni tak nak mengaku kalah guys. Michelle dan Bria telah melalui pengalaman diculik oleh perompak dengan menggunakan senjata. Takkan benda macam ni pun nak give up, betul tak? Michelle berhenti kerja dan menjaga Bria sepenuh masa. Selepas 9 tahun struggle, akhirnya Bria pulih seperti biasa. Pada tahun 2012, Michelle telah buka satu syarikat production yang dinamakan Verb Media. Dorang ni selalu menganjurkan kelas-kelas motivasi untuk ahli perniagaan dan juga production untuk content creator macam Abang Boy ni. Memang padu jugalah syarikat ni. Michelle telah publish 2 buku. Salah satunya adalah dia menceritakan pengalaman yang terjadi pada 21 November tahun 2000 yang dinamakan Hell Captive. Sebuah movie telah mengadaptasikan buku ni yang dibintangi oleh Julie Benz. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, mungkin korang boleh belanja Abang Boy dengan 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.